Apa hukum kalau tak taat pada pemimpin? Dia tanya. Pemimpin apa? Kalau dia tu pemimpin apa? Pemimpin persatuan je. Kan? Pemimpin persatuan yang mengumpulkan 340 SD, itu cerita lain. Ini kalau pemimpin yang dimaksudkan dalam konteks yang wajib taat itu ialah pemimpin yang menguasai bumi manusia, tanah air dan rakyat. Yang ada syaukah, yakni ada kuasa pemerintahan. Bukan dia buat pertubuhan, lepas tu dia suruh orang taat pada dia. Itu pertubuh. Kalau orang tu masuk dalam pertubuhan tu, nak taat dia taat. Tak mau taat dia boleh tak taat. Tapi kalau dia menguasai tempat, dia ada empire, ada wilayah dia, ada wilayah dan ada rakyat. Rakyat tu kena taat. Di mana dia ada kuasa untuk bertindak. Dia ada, dalam bahasa moden, dia ada tentera, dia ada polis di bawah dia. Kena taat. Melainkan dia buat perkara-perkara yang mungkar. Alal mar'i muslim as-sam'u wa ta'ah ma lam yu'mar bil maksiatin fa idza umira bi maksiyah fala sam'a wa la ta'ah. Ke atas individu muslim wajib dengar dan taat selagi mana dia tak menyuruh pada maksiat. Apabila disuruh pada maksiat tidak ada dengar dan taat. Ini soalan yang sama. Man kharaja an amirihi shibran mata mitatan jahiliyah. Siapa yang keluar daripada pemimpinnya sejengkal, mati dalam keadaan mati kharaja anil jamaah, yakni dia keluar, dia tak taat. Kharaja an, yakni dia keluar. Kalau kharaja ala, dia keluar tak taat. Dan dalam masa yang sama dia keluar menentang pemerintah dengan bersenjata. Ini diharamkan dalam syarak. Pemerintah ni mungkin dia ada masalah. Mungkin pemerintah tu kita tengok, katalah kita tengok pemerintah tu dia buat benda salah. Let's say lah, na'udzubillah, dia minum arak. Tapi dia tak suruh kita minum arak. Ada gambar dia minum arak. Adakah boleh kita keluar senjata lawan dia? Tak boleh. Kerana dia tumpah darah. Yang boleh kita buat, kita cegah. Kita bagi tahu dia arak haram, awak tak boleh minum. Tapi kalau dia ajak supaya kita keluar agama, halalkan yang haram, haramkan yang halal, yang ni dia panggil kufrun bawah, kekufuran yang nyata ataupun kesalahan yang jelas nyata yang menyanggahi prinsip-prinsip agama. Ketika itu tak taat. Tak taat. Ada benda pemimpin buat, kita hanya tak taat bab tu saja, bukan kita keluar lawan dia. Dia suruh satu benda, kita tak taat benda tu pasal mungkar. Tapi adakah kita mesti perangi dia? Tak semesti kita perangi dia. Ramai orang dia faham. Sekarang ni alhamdulillah banyak parti-parti politik pakat jadi pemimpin kerajaan belaka. Sekarang bila mereka jadi kerajaan, mereka pun kata kena taat. Sebab tu orang abang bab taat tu, kita daripada dulu di IQ ni kita ajak taat pemimpin, taat. Kritik cerita lain. Taat maksudnya tak keluar menentang bersenjata, tidak keluar, tidak melanggar perintah pemerintah kerajaan, yang mana perintah-perintah itu tidak mungkar. Kerajaan suruh bayar cukai, tak mungkar. Naik kereta kena ada lesen, tak mungkar. Tak boleh. Oleh kerana dia pemimpin tu kita tak suka, aku pun kereta aku tak ada lesen, road tax pun aku tak mau bayar. Tak boleh. Itu masalah yang salah bab lain. Ini kita kena jelas. Kalau tidak, semua negara akan cacah marba. Orang akan cari salah satu kesalahan pemimpin satu benda, dia buat, dia langgar habis keamanan negara. Pemimpin kata sampah boh lantun sampah, jangan pergi buang dalam sungai. Kita pergi buang dalam sungai, kita berdosa. Dia tak kata aku buang dalam sungai baby pasal dia ambil rasuah. Itu cerita lain. Dia ambil rasuah salah. Bukan bila ambil rasuah aku boleh buang bahan kimia dalam sungai. Saya nak bagi contoh. Ini adalah pahaman yang salah yang dibuat oleh sebahagian orang tentang politik. Sebab tu bila mai Perdana Menteri baru, mungkin ada orang setuju atau tak setuju, tapi dia dah jadi Perdana Menteri, tahan dia. Tahan kepada dia. Selagi dia tidak memerintahkan dengan perkara yang mungkar, tahan dia. Dia minta sokongan, sokong lah. Benda yang baik semua sokong.
Bahkan saya dalam tulisan saya baru ni, saya kata kepada parti-parti orang Islam, tak kira lah PN ke apa, kalau kita nak mengelakkan pengaruh-pengaruh pihak tertentu yang mungkin mengancam kedudukan ataupun jati diri agama dalam negara ni, awak sokong je lah kerajaan ni supaya dia tak jatuh apabila golongan yang anti kepada identiti negara dan seumpamanya keluar, tak sokong dia, jatuh kerajaan tu. Awak masuk sokong dia supaya kalau dia berbuat baik, kalau awak tengok dia mula berbuat baik, sekarang tawaran-tawarannya dia yang itu baik, jadi awak sokong lah dia supaya dia dapat pertahankan benda yang baik dan dia tak diugut untuk jatuh. Selagi dia tak buat benda mungkar, sokong je lah. Ini bukan soal, ini soal politik, soal ijtihad. Hari itu dah pemilihan dah habis. Tak ada pemilihan. Suatu orang sudah naik. Kalau kita kawan ni bagi jatuh, kawan ni naik bagi jatuh, negara tak boleh baik. Biar dia naik, melainkan kita tengok dia nak kuatkan benda-benda yang mungkar. Itu cerita lain. Kalau kita tak nampak dia itu, kita ambil masa sikit, kita boleh sokong dia. Supaya orang-orang yang mana nak agenda-agenda yang salah, tak boleh mengugut dia. Kalau kita nampak dia ke arah kebaikan. Politik kebijaksanaan. Saya sebut dalam kuliah baru ni pun. Walaupun Yazid naik, sahabat tak suka naik Yazid naik. Ada yang tak suka Yazid. Pasal Muawiyah punya pemilihan itu tak melalui syura. Walaupun Muawiyah ada ijtihad dia, pilih anak dia Yazid bin Muawiyah. Tapi majoriti semua para sahabat nasihatkan Al-Husain bin Ali supaya jangan keluar menentang Yazid. Abu Sa'id Al-Khudri, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Zubair sendiri yang kemudiannya dia juga lawan Yazid pasal kes lain. Sahabat-sahabat Abdullah ibn Umar, sehingga Abdullah bin Umar tu duduk di Mekah pecut cari Husain, jangan pergi Kufah, jangan lawan khalifah. Walaupun kamu tak setuju, sebab dia baru naik, dia belum buat apa-apa mungkar. Ini fiksiasi. Semasa pemilihan tak apalah, semua orang cadang ni, bangkang ni. Tapi bila dia naik satu orang, taat. Melainkan bila dia naik, dia pula buat benda mungkar, buat benda-benda tak elok. Mula ni naik kepala semua, segala benda yang nak merosakkan Islam semua. Masa tu tak apalah. Sekarang belum lagi. Baru duk cerita makan nasi di kedai apa semua, biar dulu. Makan nasi kambing ke nasi ayam tak apa, biar dulu. Belum lagi polisi dia main. So kita sabar.